Awak suka makan ayam goreng atau kentang goreng? Kalau kamu suka makan ayam goreng atau kentang goreng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi anak-anak tahun 1 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tema yang ketiga, pentingkan kebersihan dan kesihatan, unit 8, menu sihat, aspek tata bahasa, kata hubung, dan kita akan merujuk kepada buku teks muka surat 49. Baiklah, sebelum itu mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata hubung dengan betul. Baiklah, adakah anak-anak sudah bersedia dengan pelajaran kita pada hari ini? Jom cikgu terangkan apakah dia kata hubung. Baiklah anak-anak, apakah yang dikatakan dengan kata hubung? Kata hubung. Baik, kata hubung ialah perkataan ataupun kata yang digunakan untuk menggabungkan ayat. Cikgu ulang sekali lagi. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan ayat ataupun menghubungkan ayat. Baik, apakah contoh kata hubung? Contohnya cikgu beri. Yang pertama sekali ialah dan. Dan. Baik, yang kedua ialah atau. Atau. Dan yang ketiga ialah tetapi. Untuk kamu anak-anak tahun 1, kamu patut tahu kata hubung ini kerana dari kata hubung ini kamu akan membina ayat. Bagaimana cara membina ayat? Cikgu akan tunjukkan selepas ini. Tetapi kamu pastikan kamu kenal dahulu apa dia kata hubung dan contoh kata hubung. 3 saja kata hubung, iaitu dan, atau, dan tetapi. Baik, kita teruskan lagi. Mari lihat 2 gambar yang ada di sebelah ni. Gambar-gambar ini seorang menunjukkan yang perempuan sedang makan mi sup. Dan seorang lagi yang lelaki pun sedang makan mi sup. Ada 2 orang yang berbeza tetapi makan makanan yang sama, iaitu mi sup. Mi sup ialah sejenis makanan yang berkhasiat kerana di dalamnya terkandung protein dan juga vitamin termasuk karbohidrat. Baik, mari kita lihat gambar tadi. Gambar ini ialah gambar murid perempuan yang sedang makan mi sup. Dan ayat yang cikgu berikan ialah Nadia suka makan mi sup. Nadia suka makan mi sup. Dapat? Baik, untuk gambar yang kedua, ayat yang cikgu berikan ialah Rahim suka makan mi sup. Rahim suka makan mi sup. Baiklah anak-anak, daripada kedua-dua ayat ini, ia akan membentuk satu lagi ayat. Mari kita lihat ayatnya yang baru. Nadia dan Rahim suka makan mi sup. Baik, apa yang cikgu gunakan di sini ialah kata hubung dan. Nampak tak anak-anak? Kata hubung dan. Jadi ayat yang baru ialah Nadia dan Rahim suka makan mi sup. Dan itu ialah kata hubung. Baik, kita lihat contoh yang seterusnya. Baik, gambar ini menunjukkan ada 2 orang juga. Seorang ni suka makan sayur sambil bermain-main dengan sayur. Seorang lagi suka makan buah pun sama bermain-main dengan buah. Ayat yang cikgu berikan kepada kamu ialah Abang suka makan sayur. Abang suka makan sayur. Baik, untuk ayat yang kedua, gambar yang kedua, Kakak suka makan buah. Kakak
suka makan buah. Ayat yang baharu ialah Abang suka makan sayur, tetapi kakak suka makan buah. Abang suka makan sayur, tetapi kakak suka makan buah. Baik anak-anak, kata hubung tetapi yang cikgu bulatkan berwarna merah itu menunjukkan bahawa seorang abang dan seorang lagi kakak berbeza, tak sama. Jika tadi kita lihat seorang makan mi sup, seorang lagi pun makan mi sup, jadi mereka makan dua makanan yang sama. Kali ini abangnya suka makan sayur, kakak suka makan buah. Jadi kita gunakan kata hubung tetapi. Baik, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Wah, sedap kan? Satu gambar ayam goreng, satu lagi gambar kentang goreng. Baik, makanan-makanan ini bukan tak boleh makan selalu tetapi perlu dikurangkan. Kerana kentang goreng ni mengandungi lemak yang banyak, termasuk ayam goreng. Mungkin anak-anak boleh kawal pemakanan makanan segera seperti kentang goreng ini. Tidak boleh makan terlalu kerap. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Awak suka makan ayam goreng? Cikgu ulang sekali lagi. Awak suka makan ayam goreng? Baik, itu untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, awak suka makan kentang goreng? Awak suka makan kentang goreng? Ini ialah ayat tanya ya. Walaupun ayat tanya tetap boleh digunakan untuk membina ayat yang baharu, iaitu ayat tanya yang akan menggunakan kata hubung. Mari kita lihat ayatnya. Awak suka makan ayam goreng atau kentang goreng? Cikgu ulang. Awak suka makan ayam goreng atau kentang goreng? Kalau kamu suka makan ayam goreng atau kentang goreng? Dua-dua? Boleh ya. Tetapi seperti yang cikgu terangkan tadi, jangan makan terlalu kerap. Baik, apakah kata hubungnya? Kata hubungnya ialah atau. Atau. Baik, atau tu ialah kata hubung yang digunakan di dalam ayat ini. Baik, kamu telah pun melihat ketiga-tiga contoh beserta dengan gambar dan juga ayat sebentar tadi. Baik, sekarang ingin cikgu terangkan kepada kamu dengan lebih jelas lagi ayat-ayat yang menggunakan kata hubung dan atau tetapi. Baik, mari kita lihat contoh untuk memberi penjelasan kepada kamu lagi tentang kata hubung ini. Baik, mari lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan ada dua orang sedang memasak di dapur. Siapa mereka ni? Jadi perkataan yang cikgu beri kepada kamu, kata hubung yang cikgu berikan ialah dan. Ayatnya ialah emak sedang memasak di dapur. Emak sedang memasak di dapur. Ayat yang kedua, ayah sedang memasak di dapur. Ayah sedang memasak di dapur. Baik anak-anak, kedua-dua ayat ini yang samanya ialah sedang memasak di dapur. Yang berbeza hanyalah perkataan emak dan ayah. Baik, bagaimana kita hendak membuat ayat yang baharu? Kerana kita akan menghubungkan kedua-dua ayat ini akan digabungkan menggunakan kata hubung dan. Jadi, apakah ayat baharu kita? Inilah ayat baharu kita. Emak dan ayah sedang memasak di dapur. Emak dan ayah sedang memasak di dapur. Baik anak-anak, kita gunakan kata hubung dan di sini untuk menghubungkan ayat emak dan ayah yang sedang memasak di dapur. Tetapi pastikan awal ayat huruf besar emak, tetapi untuk perkataan ayah ianya huruf kecil kerana dia berada di tengah-tengah ayat. Dan jangan lupa hujung ayat pastikan kamu meletakkan tanda noktah.
Baik, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Wah, nampaknya ada seseorang sedang keliru hendak memilih makanan apa. Makanan yang berkhasiat ataupun makanan yang tidak berkhasiat. Baik, perkataan yang cikgu ingin keluarkan, yang cikgu berikan ialah kata hubung atau. Baik, ayatnya ialah, kamu hendak makan kek? Kamu hendak makan pisang? Baik, kedua-dua ayat ini sama di awalnya, iaitu kamu hendak makan. Dan yang berbeza hanyalah perkataan kek dan pisang. Baik, kata hubung yang diberikan ialah atau. Baik, mari kita lihat apakah ayat baharu setelah kita menggabungkan kedua-dua ayat ini. Kamu hendak makan kek atau pisang? Kamu hendak makan kek atau pisang? Jadi, kita pilih salah satu sajalah, kek ataupun pisang. Jadi, pilihlah makanan yang berkhasiat. Baik, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Nampaknya ada dua orang di situ. Seorang memakai baju berwarna kuning dan seorang lagi memakai baju berwarna merah sambil makan kuih donat. Baik, kata hubung yang cikgu ingin berikan ialah tetapi. Tetapi. Ayatnya ialah badan Zahar kurus. Jadi yang kurus ni ialah Zahar. Ayat seterusnya, badan Samad berisi. Jadi ini ialah Samad rupanya yang sedang makan kuih donat. Baik, bagaimanakah kita ingin membuat ayat yang baharu, membina ayat yang baharu menggunakan kata hubung tetapi? Baiklah, ini ayatnya. Badan Zahar kurus, tetapi badan Samad berisi. Badan Zahar kurus, tetapi badan Samad berisi. Baik, ini ialah kata hubung yang kita telah gunakan tadi. Itu kata hubung tetapi yang menggabungkan kedua-dua ayat ini. Badan Zahar kurus, badan Samad berisi. Jadi kita gunakan kata hubung tetapi untuk menggabungkan ayat ini. Baik, kamu sudah membuka buku teks muka surat 49. Bagus. Di sini ada teks tentang aspek tata bahasa kata hubung. Jadi mari kita lihat untuk perenggan yang pertama ni. Mari kita baca bersama-sama. Ibu Rizal gemar memasak. Masakan ibunya lazat dan berkhasiat. Okey, nampak di sini gambar Ibu Rizal sedang memasak makanan yang berkhasiat untuk Rizal dan keluarganya. Baik, seterusnya kita lihat gambar yang kedua, gambar ni dan juga perenggan ini. Mari kita baca bersama-sama. Rizal suka makan lauk ikan, tetapi abangnya pula suka lauk ayam. Ibu mereka selalu menggoreng ayam atau membakar ikan. Okey, anak-anak nampak gambar ini menunjukkan Rizal suka makan lauk ikan, tetapi abangnya tidak suka makan ikan. Abangnya suka makan lauk ayam. Jadi Ibu Rizal selalu menggoreng ayam ataupun membakar ikan untuk dijadikan lauk untuk mereka makan. Baik, seterusnya kita lihat untuk perenggan yang ketiga ini dan juga perenggan yang keempat. Sebelum itu, anak-anak lihat tak? Ada perkataan yang berwarna biru. Ini ialah dan, perkataan dan juga tetapi di sini serta atau. Baik, tiga perkataan ini ialah kata hubung yang kita baru belajar sebentar tadi. Baik, untuk kata hubung dan telah pun digunakan pada perenggan yang pertama, tetapi dan juga atau digunakan dalam perenggan yang kedua. Baik, sekarang kita lihat perenggan yang ketiga dan juga yang keempat ini. Mari kita baca bersama-sama. Kadang-kadang Rizal sekeluarga tidak makan di rumah. Mereka makan di restoran Pak Yazid, di restoran Mawar.
walaupun makanan di situ murah, berkhasiat. Baik, ada dua tempat kosong yang kita akan isikan dengan kata hubung yang sesuai. Baik, seterusnya perenggan yang terakhir. Keluarga Rizal amat mementingkan kebersihan. Mereka memilih tempat makan yang cantik, bersih. Jadi kita lihat ada satu sahaja tempat kosong yang perlu kita isi dengan kata hubung yang betul. Baik, mari kita lengkapkan perenggan ini dengan menggunakan kata hubung yang betul. Baik, sedia? Kadang-kadang Rizal sekeluarga tidak makan di rumah. Mereka makan di restoran Pak Yazid, di restoran Mawar. Jadi, apakah kata hubung yang sesuai? Bagus, jawapannya ialah atau. Mereka makan di restoran Pak Yazid atau di restoran Mawar. Jadi antara dua lah. Kadang-kadang keluarga Rizal makan di restoran Pak Yazid, kadang-kadang makan di restoran Mawar. Jadi antara dua kita menggunakan kata hubung atau. Seterusnya, walaupun makanan di situ murah, berkhasiat. Jadi jawapannya ialah ya, bagus. Tetapi, walaupun makanan di situ murah, tetapi berkhasiat. Tahniah, seterusnya kita lihat perenggan yang terakhir. Keluarga Rizal amat mementingkan kebersihan. Mereka memilih tempat makan yang cantik, bersih. Jadi, apakah kata hubung yang sesuai? Bagus, kata hubungnya ialah dan. Mereka memilih tempat makan yang cantik dan bersih. Baiklah, sampai kita berjumpa pada sesi pelajaran Bahasa Melayu yang akan datang. Teruskan menonton video-video pengajaran cikgu. Selamat belajar!